surah Al-Qari'ah, muka surat 129. Okey. Boleh mula dulu, Eti, sibuk ke? Kalau sibuk, tak apa, kita bagi orang lain dulu. Kalau boleh, boleh baca. Boleh. Boleh ya? Baca 3 ayat. Al-Qari'ah ni sudah. Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Baik. Hukum tajwid yang Sambung ada. Ya? Oh, bukan sambung. Hukum tajwid dulu ya, bukan sambung terus ya. Oh, selalu sambung terus. Saya takut lupa. Kalau orang tu baca ada apa-apa dekat mana-mana tu. Jadi saya takut terlupalah dari segi kat mana nak ditegur tu. Okey. Boleh gitu ya? Boleh. Boleh. Okey, baik. Alright, start tajwid. Ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Selain alif lam qamariyah tu pada lam. Okey, kalau kita tengok dalam susunan kita ajar tajwid, kalau Al-Qari'ah, kalau akak kata lam alif lam qamariyah, dia ada tertinggal satu lagi hukum di depan. Hukum apa yang ada? Ada hamzah wasal, sebab kita ada satu tajuk hamzah wasal, betul? Ya, betul. Okey, jadi hamzah wasal ni. Cubalah cerita sikit hamzah wasal ni. Hamzah wasal bila bertemu dengan lam akan baris atas lah. Okey, hamzah wasal. Betul. Hamzah wasal bila selepas ada lam memang kita akan baca dengan hamzah wasal itu dibaca dengan Okey, kemudian baru kita cakap pasal lam. Okey, jadi alif lam. Kita panggil dia memang alif lam. Tapi alif tu tajuk lain, iaitu hamzah wasal. Lam tu tajuk lain. Sebab tu dalam buku tajwid dia tulis tajuk lam ta'rif. Dia tak bagi tajuk alif lam. Okey, lam ta'rif cerita pasal lam. Hamzah wasal cerita pasal hamzah wasal yang di depan. Hamzah wasal bila selepas ada lam kita akan baca dengan Al-Qari'ah. Okey. Baik. Sambung. Mad asli. Ada mad asli. Mal qari'ah. Li pula ri. Ada belajar tak? Ri tarqiq ya, tarqiq. Iaitu ro nipis. Ro bila balik bawah dia nipis lah ri. Okey. Sambung ayat kedua. Sambung. Mal qari'ah ada hamzah wasal sebelum lam ni. Hamzah wasal sebelum lam. Ada lam ta'rif tu alif lam qamariyah. Tapi hamzah wasal ini dia dah ada apa-apa perbincangan hukum. Kerana kita dah baca sebab dia di tengah-tengah. Pembincangan tentang hamzah wasal berlaku ketika kita nak mula bacaan dengan dia sahaja. Jadi kalau dia dah di tengah macam ni, tak ada apa-apa hukum lah. Baik. Okey. Maknanya alif lam qamariyah pun tak ada jugalah ke? Lam qamariyah ada sebab lam itu berbunyi tu. Nak cerita pasal lam tu dia ada bunyi ke tak ada bunyi. Sekarang lam itu dibaca maka dia alif lam qamariyah. Baik. Ri tarqiq. Sekali lagi. Ri tarqiq. Okey. Ma tu mal qari'ah. Kenapa ma tu tak baca panjang dah? Sedangkan dia mim, alif, ada mat, alif tu mat. Sebelum mat tu ma tu baris atas. Kalau ikutkan dia hukum dia adalah mat asli. Tapi kenapa dia dah tak jadi mal qari'ah? Kenapa dia dah tak jadi panjang? Sebab dah dimasukkan ke saya nak jawab. Saja nak dengar cara jawab tu je. Tapi saya tahu je bacaan dia betul je. Tapi nak kembali kepada tajuk mat asli tu dulu. Okey, mat asli adalah huruf mat alif waw ya. Okey, kalau alif sebelum dia baris atas, waw sebelum dia baris depan, ya sebelum dia baris bawah. Yang sekarang ni kita jumpa alif sebelum dia baris atas. Kalau ikut dia kan ma itu 2 harakat. Tetapi mat asli ini tidak terjadi mat asli bila mana datang selepasnya sukun atau syaddah. Betul tak? Atau hamzah.
Jadi selepas dia kita jumpa sukun pada lam tu. Jadi dia tak jadi mat asli lah. Dia tak boleh panjang. Kalau kita waqaf, ya dia panjang. Ma 2 harakat. Okey. Mat asli, jangan kita sebut alif waw ya sebelum dia apa je. Kita kena letak syarat satu lagi. Selepas dia mesti bukan sukun, bukan syaddah, bukan hamzah. Sebab kalau datang hamzah pun dia tak jadi mat asli, dia berubah, dia jadi mat wajib muttasil ataupun mat jaiz munfasil. Kalau ada soalan nak tanya apa-apa je, cakap. Okey, saya terus cakap insya-Allah. Baik, sambung. Ya, Makcik Zaitun. Makcik yang sambung. makcik belum lagi cik. Satu lagi je ya. tadi. Okey, Ayat 3 ya sudah. ayat ketiga. Wa ma adrat ada mat jaiz mufasil. Mat apa? Mat jaiz. Mat jaiz ni saya kata tadi, ma tu asal dia mat asli tu. Ma. Ada alif sebelum dia baris atas. Tetapi sebab datang selepasnya hamzah, dia dah tak jadi mat asli. Dia berubah. Dia masuk dalam mat far'i. Okey. Okey, mat jaiz munfasil. Berapa harakat mat jaiz munfasil? 4 atau 5. 4 atau 5 harakat. Kemudian betul. Kalau ketika wasal ketika waqaf dia jadi 2 harakat sahaja. Baik. Ada ro, ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Ro mat asli. Ra mat asli, lagi satu Ro tebal kan. ra tebal, ra baris atas dia tebal Ra kita tak baca ra. Wa ma adra. Okey. So mal qari'ah macam tadilah Ada alif lam, ada alif lam Qamariyah. Qamariyah. Mat asli yang tak dibunyikan lah sebab dia dah bertemu dengan Saya saja tanya yang tu tadi. Okey. Jadi alif lam itu adalah alif lam Qamariyah, kemudian Qa ada mat asli. Mat asli. Okey, kalau ingat dulu dalam saya tak ingat tahap 2 ke tahap 1 ta marbutah. Ta marbutah bila berhenti kita berhenti sebagai ha. Ada tajuk dia kan dalam buku kan. Jadi saya sebut sikitlah. Okey, ta marbutah apa keadaan sekalipun walaupun dia datang dengan 2 baris di atas. Dia tak jadi ma'iwat. Okey, dia tetap akan mati sebagai huruf ha. Baik. Ada nama hukum ke tak? Tak ada. Tak ada lah. Tapi dalam tajuk ta marbutah lah. Cara huruf apa? Cara waqaf bacaan yang kita pernah ada dalam buku kan. Baik. Ya? Bukan ha pedas. Dia bukan ha pedas ya. Jadi kita tak boleh baca qari'ah. Bulat. Qari'ah. Tak boleh. Dia kena ha bawah ni. Ha simpul tu. Dah ada. Betul. Baik. Makcik Ustazah. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Okey, berhenti. 2 ayat je sebab ayat panjang sikit ni. Baik. Lakukan hukum. Okay. Yau tu waw huruf lin. Betul tak Ustazah? Wow memang Waw huruf lin kan? wow huruf lin. Harful lin. Tapi dia bukan mad lin ya. Bukan mat lin ya. Dia Yaku bukan waw mad. pun sama. Nuna tu wajibal guna. Wow pun sama. Wow mana? Yaku tu wow tu dah tak sama tu. Dia bukan lin tu. Dia jadi Mat asli. Mat asli. dia jadi mad asli. Lepas tu wajibal guna. Wajibal gunnah pada nun. Satu lagi hukum yang ada dekat situ. Nun. Ada 2 lagi hukum. Sorry. Na mad asli. Nun tu wajibal gunnah. Syamsi. Ya? Tu Ustazah.
idgham syamsi, betul? Idgham syamsi ataupun alif lam Ah. syamsiah. Betul. Jadi ada 3 hukum dekat perkataan ni Ya. saja ada 3 hukum ya. Satunya alif lam Ya, ya. syamsiah. Lam syamsiah ni idgham, Ya. maksudnya kita idgham masuk dalam nun, lam tidak dibaca. Ya, ya. Okey, yang keduanya nun yang bertasydid, hukumnya wajib al-ghunnah. Jadi kita kena dengung. Yauma yakunun na pula 2 harakat kerana dia adalah mad asli. Baik. Kalfaro tu apa lupa dah. Kal. Apa Ustazah? Kal dulu. Kal apa Ustazah? Alif lam. Izhar. Izhar Alif lam apa? qamari. Alif lam Izhar. qamari. Alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Kita zahirkan bunyi lam itu. Kal. Qamari. Ro tu mak asli. Lepas Ro, tu mat ro tu dengan tebal lah. Tebal, betul. Faro, kita tak baca fara. Ro. Shil tu izhar qamari lagi. Baik. Su tu mab tu qalqalah sugro. Qalqalah sughra. Sugro. Okey. Terus tu apa ma'arif ni sukun. Betul. Ma'adik li sukun. Betul, ma'adik li sukun kadar harakat dia? 4 ataupun 5. 5 ataupun 6. 2, 4, Ustazah. 6. 6. 5 2, ataupun 6. Betul Ustazah. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ya, ma'adik li sukun. Okey, kena 2, tulis. 4, 6. Baik. Okey, lepas tu Okey, sekejap. Okey, Cik waqaf tadi berakhir dengan huruf sa. Sa itu mati. Sa. Apa lagi sifat huruf sa? Alah, sifat ni apa benda? Sebab sifat ni kita kena buat ketika kita nak berhenti. Okey, kenapa kita kena tahu sifat huruf? Sebab bila kita nak berhenti, huruf tu dah jadi mati. Kalau tak ada sifat, orang yang dengar takkan dengar huruf apa tu, bunyi tu. Bila kita tak buat dia punya sifat tu. Sifat tu lupa lah Ustazah. Okey, makhraj. Makcik feel sikit pasal sifat huruf. Okey, tak apa. Memang Makhraj, betul. makhraj huruf Makhraj pun tak ingat. tak ingat juga. Okey. Balik tak ingat. Okey, Makcik tak apa, feel benda tak ni. Okey, tak apa. Okey, bila Ujung huruf lidah sa, dekat gigi depan. hujung lidah kat gigi depan. bawah gigi kacik atas. Kacik atas. Sus. Okey, sus. Nampak? Sus. Itu dari segi makhraj, kita nak letak kat mana? Nak placing, nak lidah kita tu nak letak di mana? Di situ. Sifat dia pula. Sa ni Hamas. ada hamas dia, ada angin yang kena keluar. Jadi lepaskan. Sus. Lepas tu sa ni pula rikhawah. Bila dah lepas angin tu rikhawah, lepaskan kan? Okey. Nafas yang kedua tu kita kena lepaskan. Sebab kalau orang yang dengar, kalau lah kata saya letak je, ma bersut, saya berhenti mengejut. Sut. Orang yang dengar dia tak dengar pun bunyi tu, bunyi sa. Okey. Dia tak tahu huruf apa. Jadi ma bersus. Okey. Lidah jangan di dalam ya. Di dalam dia bunyi sin. Okey, sambung. Wataku tu mat asli. Nul jiba tu, nul tu izhar alif lam qamariyah. Betul. Ataupun jiba ba tu mat asli. Kal tu alif lam qamariyah juga. Alif lam qamariyah. Okey, hati-hati bila sebut di sini ya. Tak boleh sebut ih. Bila sebut jadi huruf hamzah baris bawah ih. Sedangkan ni huruf ain baris bawah ain. Kal ain. Memang kena keluarkan ya, kena keluarkan. Kadang-kadang bila orang baca Quran, kita dengar orang bacakan watakunul jibalu kal ni bunyi hamzah. Maka dah bertukar huruf. Salah makhraj, tertukar huruf, dia akan jadi lahnu jali, satu kesalahan.
besar ketika kita membaca Al-Quran. Sebab bunyi huruf tu dah bertukar, dia jadi hamzah, maka kita baca dengan tak boleh lah. Dia kena keluarkan betul-betul. Kal'ih. Kemudian ha tu ha daripada bawah. Baik. Lepas tu alif lam qamariyah lagi. Dalam qamariyah lagi. Lepas tu nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Baik. Sekejap. Untuk ifat hakiki ni kita kena banyak benda kita kena tengok. Dia bukan sekadar dengung ataupun tidak dengung. Kalau cik boleh cerita sikit. Ikhfa. Apa maksud ikhfa? Ikhfa adalah sembunyikan. Cik sembunyikan apa? Sembunyikan huruf fa. Sembunyikan huruf? Fa. Okey, kita tak boleh kata sembunyikan huruf fa. Kita tengok, ini tajuk dia bawah tajuk nun sakinah dan tanwin, betul tak? Betul. Nun sakinah dan tanwin. Jadi kita tak cerita pasal huruf yang datang selepas dia. Fa ke, qaf ke, kaf ke, lam ke, nun ni tak ada langsung. Kita tak cerita langsung sebab huruf tu nanti macam fa tu baris depan bunyi dia fu, dia tetap bunyi fu. Dia takkan berubah. Yang nak berubah sekarang tu adalah nun mati tu. Sebab tu tajuk besar dia pun nun sakinah dan tanwin. Maka kita cerita pasal nun sakinah tu saja. Ataupun tanwin tu, nun sakinah yang ada dalam tanwin tu lah. Kita tak cerita langsung pasal fa ke, pasal apa pun huruf yang datang selepas dia. Huruf yang datang selepas tu takkan berubah langsung dia punya bunyi. Yang nak berubah tu nun itu. Sama ada nak zahirkan dia, iaitu dia jadi izhar, ataupun nak sembunyikan dia, ataupun iaitu dia jadi ikhfa, ataupun nak tukarkan dia jadi mim, iaitu iqla', ataupun nak idgham, nak masukkan dia dalam huruf selepas dia, iaitu hukum idgham al-ghunnah ataupun idgham bila ghunnah. Kita cerita pasal nun jangan kata kita sembunyi tu sembunyi fa, tak. Fa tu tak sembunyi. Fu tu dia baris fu lah bunyi dia. Nun lah saya. Sembunyikan nun. Jadi apa maksud kita sembunyikan nun? Apa maksud sembunyi? Menyorok. Okey. Dah ada orang nak jawab menyorok. Sembunyi tu menyorok. Maksudnya kalau tempat asal nun itu makhrajnya hujung lidah letak di lelangit, betul? Betul tak? Makhraj nun hujung lidah naik ke lelangit. Maka waktu kita nak sembunyikan dia, kita letak lagi tak kat tempat dia? Tak. Mestilah tak. Benda kalau dah kita nak sembunyi, kita takkan letak kat tempat asal dia lah. Orang tahulah tempat dia kat situ, kan? Tak, kita nak sembunyikan dia sekarang. Nak sembunyi tu nak pergi mana, baru kita tengok huruf fa, Depan dia. huruf selepas dia. Tapi fa tu bunyi dia tak ada kacau ya. Cuma kita ready je lidah tu. Sekarang pantang larang bila ifat hakiki ni, lidah dah tak boleh pergi tempat nun, dah tak boleh duduk tempat asal. Kita nak sembunyikan dia. Nak sembunyikan dia kat mana? Tengok makhraj huruf selepas dia. Fa. Okey, jadi lidah dalam tu tergantung. Kita ready nak sebut fa, makhraj fa adalah gigi kacip atas nak sentuh bibir bawah. Okey, kal'inil nampak? Lidah dalam dah tak naik sentuh langit ya, dah tak bunyi man. Kalau kita sentuh saja, maka dia jadi jelas bunyi dia, itu adalah hukum izhar, jelas dan nyata dan terang. Bila sembunyi, kita dah tak letak kat tempat dia. Nak letak kat mana? Gantunglah lidah tu. Jangan sentuh. Dan kita kena ready nak sebut huruf selepas dia. Jangan sentuh ya gigi dengan bawah. Sebab bila sentuh, dia akan berpotensi bunyi macam mam. Mam. Bila kita sentuh, macam mim jumpa mim. Jangan sentuh. Hanya dekatkan saja. Fush. Sebab tu juga bila ikhfa hakiki ni, dia ada banyak bunyi dengung dia. Ada bunyi dengung dia tebal, ada bunyi dengung dia nipis, ada bunyi dia lain Dia bergantung pada huruf apa selepas dia. Kalau huruf dia lepas dia isti'la, nun mati jumpa sad. Lidah belakang dah angkat. Lidah depan ready nak pergi makhraj sad macam tu. Okey. Itu ifat hakiki. Kalau dulu kita belajar dengung, tak dengung, dengung, tak dengung. Tu je kan.
Ni kena advance sikit, kena lebihkan sikit. Sembunyikan lidah tu dulu, itu maksud ikhfa. Sembunyikan. Dia tak boleh dah duduk kat langit. Hujung lidah dah tak boleh dah sentuh langit. Kecuali kalau nun mati jumpa nun juga. Itu lain lah. Sebab dia jumpa nun juga. Itu hukum idgham kan. Baik. Boleh ya? Okey, yang terakhir fush. Ma'arif li sukun. Ma'arif li sukun. Akhir sekali huruf shin. Sikit je cik. Sifat shin. Walaupun cik kata cik surrender sifat ni, saya cuba sikit. Ada bunyi apa dekat shin ni? Aduh, Hamas saya Ustazah. Betul? Hamas ada. Okey. Dan tekan ada Ustazah. Bila kita sebut shin ada angin keluar. Tafashi, dia berhamburan. Jadi mafush. Hamburkan sikit dia punya bunyi. Dan dia juga rikhawah. Sebagainya. Baik. Berhamburan. Okey. Baik. Terima kasih cik. Sama Ustazah. Cik Salbiah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat ya. Okey. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Okey, bila baca fa amma man tu, itu sebab saya tunggu dulu sebab kita baru cakap pasal ikhfa hakiki. Okey, nun mati jumpa sa. Nun dah tak boleh letak fa amma man. Lidah dah tak boleh naik ke langit. Man, dia akan bunyi jelas. Sekarang lidah nak pergi mana? Depan tu dah, gigi nak ke depan. Nak ke depan fa amma man sa. Dah nampak dah lidah saya. Thaqulat. Okey, thaqulat mawazinu. Betul ya? Okey, baik. Keluarkan hukum daripada awal tu. Ini mim ni wajib al-gunnah. Wajib al-gunnah. Apa maksud wajib al-gunnah? Wajib dengung. Wajib dengung apa keadaan sekalipun. Kalau kata ikhfa hakiki tadi, wajib juga dengung. Tapi kenapa nama dia tak ada wajib? Wajibul ikhfa hakiki. Dia duduk apabila kita sebut tu dekat rongga hidung tu nak macam tu lah kot. Okey, baik. Okey, wajib al-gunnah, dia wajib dengung. Kenapa ada perkataan wajib? Ikhfa hakiki tak ada pula perkataan wajib. Saya bagi contoh ya. Ikhfa hakiki tadi, kalau saya berhenti fa amma man, nun tu jadi apa? Nun tu jadi jelas. Dia dah tak jadi hukum ikhfa hakiki. Tetapi wajib al-gunnah, apa keadaan sekalipun, di mana sekalipun, dia kena dengung. Kita nak sambung ke, kita nak berhenti pada dia ke, dia tetap kena dengung. Contoh, kita jumpa nun yang bersyaddah di belakang. Zon, ataupun kita baca surah Rahman, ada nun, ada syaddah. Kita berhenti sekalipun, kita wajib dengung. Itu wajib al-gunnah. Walaupun kita nak berhenti pada dia. Tapi kalau hukum-hukum lain, bila kita berhenti, dia tak jadilah hukum dia. Dia tak jadi dengung tu. Ya. Okey. Assalamualaikum. Minta maaf nak tanya muka surat apa? Muka surat kalau buku 129. Surah Al-Qari'ah. Kalau tak ada buku, boleh buka Al-Quran. Surah Al-Qari'ah. Lepas tu, ikhfa hakiki Ustazah. Hakiki. Betul. Okey. Cuba bagi ta punya sifat tu. Ta. Taqulat. Ta ke sa? Ta. Ta. Okey. Sebab ta tu mati. Jadi sifat dia mesti jelas. Okey. Dia syiddah. Dia syiddah. Betul. Dia hamas juga. Dia pun ada hamas. Dia ada fahathahu syakhsu sakat dia ada hamas. Lepas tu okey, kita kena tengok selalunya huruf hamas adalah huruf rikhawah. Perasan tak? Fahathahu. Dia kena ada macam sikit. Sakulat. Saya nak bagi beza. Selalunya huruf
hamas adalah huruf rikhawah. Contoh huruf hamas apa? Fahasahu syakhsun sakat. Itu huruf dia. Okey, fa huruf hamas, keluar nafas. Jadi bila kita berhenti kita kena lepaskan suara sebab dia adalah huruf rikhawah. Af, fa, ha pun sama, sa pun sama, hu pun sama, kecuali pada kaf dan ta. Kaf dan ta, sakat. Pada kaf dan ta. Jadi dia bukan hamas tapi dia kena keluar angin. Maksudnya dia keluar dia sekadar sikit sahaja. Kita tak boleh fa'amma mathaqulat banyak sangat lach. Dia lat, kita kena letak kuat syiddah lat sikit sahaja bunyi ta Ta ni jangan banyak sangat tau. Jangan baca lach itu. Dia lat sikit sahaja. Dia tak boleh banyak sangat. Apatah lagi dia tak boleh melantunlah, dia bukan huruf qalqalah. Saqulat. Wa ni huruf mad. Mad asli. Baik. Zi ni pun mad asli juga. Za bertemu dengan ya mati baris bawah. Nuh. Jadi nak berhenti ha ni kita kena bunyi juga ha tu. Nun bertemu dengan ha ni. Ha matilah kan? Ha mati. Kena sebut macam 1/3 je. Nuh. Macam tu. Kena keluarkanlah bunyi dia sebab huruf tu ada. Okey. Cuma waw kecil di hujung itu Sambung. Itu bukan huruf mat. Itu huruf mat lah kan Ustazah? Itu huruf mat. Mat apa tu? Tapi mat asli. Tak. Ingat tak? Ha dhamir. Oh, mat badal. Tak. Mat badal hamzah. Hamzah dengan saya ingatlah huruf mat. Mat silah. Mat silah. Betul. Mat. Oh, dua kali nak sambung kan Ustazah baru kita jadi mat silah. Betul. Dah lulu data benda dah. Sekejap. Tak ada dua dekat atas tadi. Mana? Ni dia tak dengar kan? Ni sekarang tutup kan? Ini marah. Dia dengar ni kita cakap. Bising. Tutup. Okey. Mat silah. Tapi kalau kita nak sambung dia jadilah mat silah kan Ustazah. Betul. Tak dia tak jadi mat silah kan? Betul. Jadi saya tanya sajalah saya tanya. Okey. Mat silah sebab tu nama dia. Ini soal lain benda tu. Tadi kat situ. Tak ada soal tadi sebab apa? Tak tahu. Kasi yang lain tadi. Tunjuk macam mic pun dia tadi. Baik. Sebab tu nama dia silah. Silah ni maksudnya sambung. Macam kita cakap bahasa Melayu lah, silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang. Silah sambung, rahim kasih sayang, menyambung kasih sayang. Silah. Jadi kalau sambung saja baru jadi hukum ni. Itu maksudnya. Kalau kita tahu maksud nama hukum tajuk itu senang sebenarnya. Silah maksudnya sambung. Jadi sambung saja baru berlaku. Silah, mat yang berlaku ketika sambung. Tapi kalau kita waqaf hilanglah hukum tu. Okey, jadi kalau kita sambung tadi jadi mat silah qasirah sebab ada ha dhamir. Kemudian ingat ke? Itulah sebab ingat baru nak tanya. Ingat ke syarat-syarat ha dhamir mat silah ni? Syarat mat silah dia mesti ada ha dhamir. Dia bukan ada huruf mat lagi. Mat ni tak ada lagi. Tunjukkan ni dulu ya. Mat ni tak ada lagi. Dia kena ada ha dhamir. Ha dhamir apa maksud dhamir ni? Kata ganti diri yang ketiga tu. Nya. Mawazinuhu. Kan? Faman thaqulat, barang siapa yang berat timbangannya. Nampak adanya kat belakang tu. Ustazah, makna kan berapa harakat tu Ustazah? Maknanya kalau kita sambung baru dia jadi panjang. Dia jadi Dua harakat Ustazah. Betul. Okey, kita tengok syarat dulu. Dia kena ada ha dhamir. Ha dhamir. Dhamir ni kata ganti diri yang ketiga tu. Nya. Okey. Syarat yang kedua, dia kena huruf sebelum dia berbaris, huruf selepas dia pun berbaris. Huruf sebelum dia huruf apa? Nun. Nun ada baris depan. Huruf selepas dia apa? Fa. Fa pada ayat seterusnya tu. Fa itu baris atas. Cukup. Maka dia cukup syarat. Kalau salah satu di belakang ataupun di depan ini mati ke contohnya macam minhu, dia takkan hu tu takkan panjang. Okey, fihi muhanahi tu takkan panjang. Contoh. Cuma ada satu tempat lah dalam Al-Quran tu bacaan khas bagi hafal nasib. Tak apa.
Okey, itu syarat dia. Pertama dia kena ada ha dhamir. Yang kedua huruf sebelum dan selepas dia kena berbaris. Bila dah berbaris barulah hu itu boleh panjang. Ustazah, berbaris atas ke? Kalau berbaris Tak bawah boleh kisah tak? baris itu atas ke bawah ke depan ke. Yang penting bukan mati, bukan sukun. Okey. Kemudian baru kita panjangkan. Kalau cukup syarat ni baru hu tu panjang. Lepas tu tengok pula kalau selepas dia itu hamzah baru dia jadi 4 atau 5 harakat. Dia jadi mad silah tawilah. Tapi selepas dia ni bukan hamzah, huruf fa. Maka dia 2 harakat sahaja jadi mad silah qasirah. Jelas ke? Nak saya tulis ke? Tak payah. Tak payah. Okey, baik. Okey, tapi bila berhenti tak jadilah. Melainkan kalau ada orang baca fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Baru panjang. Tu 2 harakat. Sebab tu nama dia mad, silah mad yang berlaku, panjang yang berlaku ketika sambung bacaan. Sambung. Baik. Okey, sama cik. Fi ni mad asli. Mad asli. Mad asli. Baik. Ain ni pun ain bertemu dengan ya mati baris bawah ni pun mad asli juga. Yalin. Yalin. Tak boleh. Yalin kena, kalau ya tu kena sebelum dia baris atas. Oh. And then dia kena Ini wakaf. sebelum dia kalau baris bawah lin dah. dia asli. Dia kena wakaf kalau lin. wakaf. Sebab tu saya kurang gemar sikit panggil lin ni. Baris Baik. bawah jadi mat asli ni. Mad asli. Huruf ya, huruf mad sebelum dia baris bawah. Kita bertemu dengan ya ni mad idgham bila gunnah. Tanwin bertemu Ta dengan bertemu ra. dengan ra. ta Tanwin bertemu dengan ra idgham Idgham bila gunnah. bila gunnah. Apa maksud idgham? Dia tak dengung. Oh, idgham tu memasukkan. Okey, betul. Idgham tu memasukkan. Acik masukkan apa? Masukkan tanwin ni lah. Betul. Tanwin kalau kita sebut tin ada nun. Betul tak? Tin. Umpamanya ta baris bawah ada nun mati. Sebab tu tajuk nun sakinah mesti dengan tanwin. Sebab dalam tanwin ada nun mati. Saya tulis sekejap Saya tulis sekejap. Ni nampak. Boleh. Ya macam mana dah? Nak share. Tak ingat. Share screen. Okey, ya mana dia dah? Dah memang tak nampak dah. Cuti lama Ustazah. Cuti lama, betul. Tu, Cuti 3 bulan. tu anak boleh hantar dah nursery. Boleh hantar dah tu yang mengajar balik. Okey, kita tengok ya. Aisyatin. Saya ambil tin ni je. Allah. Cukup tebal. Okey. Dia tak payah nak sebut ra tu ke Ustazah? Bukan tak payah nak sebut ra. Sebab tu saya tanya benda ni dalam hukum nun mati dan tanwin. Nun mati tu yang kita tak payah sebut. Oh. Cuma bila dalam tanwin ni orang tak nampak mana nun matinya. Okey, orang tak nampak mana nun mati. Sebab tu kita kena faham bahawa definisi kepada tanwin ialah nun mati yang ada pada bunyi tetapi tiada dalam tulisan. Kalau ikutkan tin ini adalah sama dengan tin ni. Nampak kan saya tulis ni kan? Nampak. Ni tin. Sama tak yang atas dengan yang bawah? Oh, sepatutnya kena macam tu. Jadi bila jumpa saja tanwin, kita kena bayangkan tanwin adalah dalam dia ada nun mati. Tapi dia ada pada bunyi sahaja, dalam tulisan dia tak ada. Sebab tu tajuk nun mati mesti ada nun mati dan tanwin. Mana-mana buku pun tajuk nun mati mesti nun mati dan tanwin. Sebab hakikatnya dalam tanwin itu ada nun mati. Jadi dekat sinilah. Okey, asalnya bunyi tin. Asalnya kat sini bunyi tin. Tapi nun ini kita dah masukkan ke dalam ra secara sempurna. Sebab dia idgham bila gunnah. Masuk secara sempurna. Bila benda dah masuk secara sempurna dalam ra, nun ini dah tak ada bunyi langsung. Jadi bayangkan ti ini saja jumpa ra. Bunyi apa? Tirradiyah.
tirro. Nun ini dah tak ada bunyi langsung. Tapi kalau nun mati atas tanwin jumpa ya dan waw, nun ni masih ada kesan bunyi dia sebab dia masuk tu tak sempurna. Saya cuba saya ni tak pandai sangat nak melukis. Ni kotak. Okey. Bayangkan kotak ini adalah ra. Kotak ra. Lepas tu nun nak masuk dalam ra, masuk secara sempurna ni, masuk duduk dalam kotak ni, kita tutup kotak. Kita nampak nun lagi tak? Tak nampak dah. Tak nampak. Tak ada. Jadi orang yang tengok dia dah anggap nun ni dah tak ada. Dah tak ada, tak payahlah bunyikan. Tapi kalau itu masuk secara sempurna. Nun tu dah tak ada bunyi. Jadi bunyi dia dah hilang, tinggal T ni saja masuk dalam ra. Okey. Sebab tu bila hukum idgham ni kita kena tahu dia masuk tu kamil ke naqis. Kamil. Sempurna Kamil dengan tak ke sempurna. naqis. Kamil tu sempurna, masuk secara sempurna ke tak sempurna. Penting benda tu sebab kalau kita belajar bab idgham mutajanisai, mutaqaribain, mutamathilain tu penting sangat kita nak tahu kamil ke naqis. Okey, tak apa. Pening dah. Yang ni kamil lah. Kamil. Saja. Nak tahu kamil tak kamil? Huruf selepas nun mati atau tanwin tu ada syaddah di atasnya. Bila ada syaddah maksudnya huruf depan tu dah lebih kuat. Dia dah dapat gadil lah. Yang belakang tu dah tak ada. Tapi kalau perasan nanti bila baca Quran huruf nun mati atau tanwin jumpa ya dengan waw. Ya dengan waw atas dia takkan ada syaddah. Padahal dia masuk juga. Tapi dia masuk tak sempurna. Jadi nun tu masih ada. Ya dengan waw pun ada bunyi dia. Macam tu. Lebih kurang lah. Baik. Jadi hukum dia adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah idgham yang kamil, yang sempurna. Dia masuk terus tirra. Sebab saya bila ajar ngaji ni ada orang baca fahuwa fi 'ishatin dia bunyikan nun tu sikit baru dia masuk ra. Dia bunyikan tanwin tu sikit dia masuk ra. Jadi tak boleh. Tak payah bunyi dah tanwin tu. Terus tirra. Okey. Radiyah. Baik. Habis kat situ kan tadi kan? Okey, radiyah, ra itu adalah mad asli juga. Okey, seterusnya Hanis. Nama Hanis nama anak. Okey. Mak Hanis. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirra. Kan nir. Jangan main bibir. Kalau kita main bibir sebut nir, nampak? Rajim. Bibir tak payah bergerak sebab nun dengan ra dua-dua bukan huruf bibir. Tapi bila kita gerakkan bibir nir bibir bergerak. Dia jadi macam nun tu masuk dalam waw sebab waw huruf bibir. Nirrajim. Nir bibir tak payah bergerak. Baik. Wa amma man khafat mawazinu. Cik baca khafat tak boleh khafat. Khafat. Fa ada syaddah. Man khafat Tekan dulu. Bukan khafat, bukan khafat. Khafat. Huruf yang ada syaddah maksudnya baris sebelum kena tekan dalam dia. Betul. Lepas tu kita kena tengok pula huruf yang nak ditekan ni, huruf fa ni, sifat dia apa? Kalau sifat dia kena lepaskan di khawah, lepaskan angin dia tu. Khafat. Kalau contoh dia masuk dalam huruf syiddah, kha jumpa ta, khatta, tak ada apa-apa yang terlepas bunyi. Sebab ta huruf syiddah. Tapi bila fa ni huruf yang angin keluar, kemudian dia pula huruf dia khawah, lepaskan, tekan dalam dia, lepaskan. Khafat. Tak boleh khafat. Itu cik panjang ke kha. Kha tu yang panjang tu. Tak boleh khafat. Khafat. Jadi double. Fa ni umpamanya F kan, huruf F kan kalau Melayu kan. Jadi double F, Q A F, qaf, kemudian fat. Khafat. Baik. Wa amma man khafat mawazinu. Fa ummuhu hawiyah.
Okey, tajwid. Mim. Mim tu guna. Gambar. Mim itu wajib al-ghunnah, betul? Guna. Mhm. Man haf tu izhar safawi. Izhar bukan syafawi. Syafawi adalah huruf mim. Izhar. Halki. Jangan confuse izhar syafawi adalah hukum mim mati. Ingat macam ni je. Syafawi adalah syafatain, bibir. Jadi bila bibir, huruf nun ke huruf mim? Mim. Mim lah, sebab mim huruf bibir. Nun bukan huruf bibir. Mim, kita sebut mim kan kita guna bibir. Itu maksud syafawi tu. Syafawi ni syafatain, bibir. Dua bibir. Jadi kalau yang ada nama bibir syafawi tu mesti hukum mim mati. Bukan nun mati. Kalau nun mati ni izhar halqi. Kenapa halqi? Sebab huruf selepas dia tu huruf keluar daripada halqum. Wa amma man kha keluar daripada halqum. Okey. Izhar. Apa maksud izhar? Nyata. Nyata, jelas, terang. Apa yang jelas, nyata dan terang ini? Nun dibaca jelas. Nun. Macam tu. Itu je jawapannya. Macam tadi apa saya tanya, apa yang sembunyi? Nun. Jadi apa yang nak jelaskan sekarang? Nun. Bila nama dia jelas, nyata, terang, maksudnya kita bagi hak dia semuanya dari segi makhraj, dari segi sifat. Contoh kat sini, nun mati ni jelas. Jelas pergi kepada makhrajnya. Nun kena pergi lijung lidah ke langit. Jadi kena sebut wa amma man lidah kena naik. Man. Itu dari segi makhraj, dari segi sifat dia pula nun. Kalau kita nak tengok banyaklah, dia bukan huruf tebal, dia tapi yang penting saya nak tekan kat sini, dia adalah tawassut, betul? Tawassut. Apa maksud tawassut? Lin Umar. Apa yang pertengahan? Dia pertengahan. Dia Syiddah dengan khawah. betul. Dia duduk dekat tengah-tengah di antara syiddah dari khawah. Syiddah ni maksudnya bila kita sebut huruf tu tak ada bunyi yang terlepas. Contoh macam hamzah. Mu. Kita tak baca mu, kita lepaskan bunyi hamzah tu, tak ada. Kita bunyi dia tekan, dia kuat mu. Atau Khawah. okey. Dari khawah ni pula yang saya selalu cakap lah, bunyi dia kena lepas. Macam sin, mus. Bunyi dia lepas. Mengalir. Tapi nun ni dekat tengah-tengah. Maksudnya kita tak boleh tahan dia keras. Jadi macam syiddah. Kita tak boleh baca wa amma man khaffat. Man. Kita tak ada bunyi langsung yang lepas. Dia kena lepaskan sikit. Tapi dia tak boleh sampai jadi khawah. Kalau kita lepaskan nun ni terlalu banyak, dia akan jadi dengung. Wa amma man dia jadi dengung. Jadi dengung. Jadi pertengahan saja. Wa amma man kha. Di antara man dan kha itu tak terputus. Itu maksud dia. Penting kadang-kadang kita baca surah Fatihah tu. Ada nun, ada mim. Siratal ladzina an'amta. Dia ada mim pun dia ada dia tak boleh banyak, nanti kan jadi dengung. Tapi dia tak boleh putus, tak boleh baca macam budak-budak baca tu kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Semua berhenti mengejut tu, itu syiddah. An'amta alaihim. Baik, betul tu. Siapa baca tu betul. Okey, jadi nun adalah hukum dia izhar halqi, jaga sifat nun. Bila kita sebut izhar halqi, izhar syafawi, mim dengan nun ni kita kena jaga dia punya sifat. Bukan sekadar kita tahu dengung tak dengung. Okey. Baik. Sambung. Wa tu Mawa, mat asli, mawa, betul? Mat asli. Nuh, tak ada apalah, matilah kan. Okey, sambung. Fa'um mim tu guna. Mim tu guna. Fa'um Fa tu
Apa tadi? Yang tadi tu. Yang tadi. Mat silah. Mak silah Qasirah. qasirah. Qasirah ni maksudnya pendek. Maksudnya pendek dia adalah 2 harakat. Panjang dia adalah 4 atau 5. Kalau ada yang ombak kat atas dia tu, kalau selepas dia hamzah baru dia jadi maksudlah tawilah. Tawilah maksud panjang, qasirah maksud pendek. Jadi pendek mat ni tak ada pendek, tak ada, paling pendek 2 je lah. Dia tak ada sampai 1. 1 dah bukan mat lah. Okey. Ha mak asli. Mat asli. Lepas tu ya marbutah. Marbutah. Tak ada apalah, mati sebagai huruf ha. Okey, terima kasih. Apa lagi dah? Cik Umay. Umay mah. Cik Umay ada? Tak ada ya? Tak ada. Cik Rohaya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Okey, cuba betulkan dekat ni ya. Saya suruh betulkan dulu ya. Ad tu tak boleh kuat sangat. Qalqala sughra. Dia tak kuat. Dia tak bunyi ro, dia ada ro, ada dia macam dia lembut saja dia punya lantunan tu. Dia tak ro. Itu jadi kubra. Okey. Qalqalah yang dekat tengah ni kita baca dia seolah-olah dia macam ada baris. Ada ro, ada macam ada. Ada. Wa ma adraka ma hiya. Okey, lagi sorry. Lagi satu, hiyah tadi jangan baca dia dengan hiyah. Itu jadi ha pedas. Ha bawah. Hiyah. Baik. Yang kedua hujung tu hamiyah tu baru pedas. Boleh ulang sekali lagi? Wa ma adraka ma hiya. Sambung. Narun hamiyah. Okey, yang hujung tu baru pedas, okey? Baik. Dengan hamzah tu mat wajib mat jaiz munfasil. Mat jaiz jaiz. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Macam mana nak kenal mat jaiz ke mat wajib? Mat jaiz dalam 2 kalimah. Dalam 2 kalimah huruf mat iaitu alif pada ma tu selepasnya hamzah tapi terpisah kalimah. Mat tu pada kalimah pertama. Perkataan pertama. Hamzah tu pada perkataan yang selepasnya, bukan perkataan yang sama kan. Jadi mat jaiz. Bukan jaiz, jaiz sebenarnya lah. Dia bunyi dia zai. Jaiz munfasil. Terpisah. Terpisah. Munfasil. Faslun tu. Fasala. Terpisah. Baik. Okey. Ada ro. Ada ro. Qalqala sughra. Qalqala sughra. Ro tu? Ro tu mat asli. Ro tu mat asli dan ro itu dibaca tebal. Sebab tu kita baca ro. Kenapa jadi tebal? Apa yang berlaku kat lidah kita bila kita sebut? Dari atas Angkat ke atas. Pangkal lidah angkat ke atas. Hujung lidah memang terangkat pada makhrajnya. Hujung lidah depan memang terangkat sebab makhraj ra adalah hujung lidah letak di langit. Tapi kenapa bunyi ra bukan bunyi ra? Tebal. Sebab dia tebal. Sebab kita angkat pangkal lidah tu ketika sebut ra. Ada ra. Okey. Jadi bila kita sebut ri dia nipis sebab kita tak angkat yang belakang. Tapi saya pernah ada je orang yang sebut ri. Dia angkat yang belakang. Jadi ri dia bunyi tebal tak Ri macam biasa saja. Baik, sambung. Ma mat asli. Ma mat asli. Hiyah. Tak ada apalah. Hiyah. Kemudian
Okay. Na mad asli. Na mad asli. Run izhar halqi. Idgham. Izhar. Tanwin bertemu dengan Ha. ha huruf halqum. Izhar. 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 Huruf kalau depan nun mati atau tanwin huruf halqum betul, yang betul, 6 tu betul. dia jadi izhar halqi Ya, dah. ya. Ya? Okey. Ha miyah. Ha mad asli. Mhm. Miyah ma'rif disukun. Tak. Kalau ma'rif sukun kena miyah. Dia kena panjang. Tapi dia tak ada mat. Kalau ma'rif disukun, huruf kedua terakhir mesti huruf mat. Tapi ya itu ya berbaris, bukan ya mat. Apa beza Ustazah ya mat dengan ya berbaris? Ya mat dia tak ada baris, bukan baris atas, bukan baris bawah, bukan baris depan. Tapi ya sekarang dia baris atas, dia bunyi ya. Kalau dia mati, betul. Baru dia jadi ma'rif disukun. Okey. Soalan bonus. Kenapa atas ta tu ada mim? Iqlab tu Ustazah. Sambung dengan Kita boleh sambung dengan surah berikutnya. Bismillah. Sambung dengan bismillah apa? tak? Sambung dengan bismillah. Betul. Sebab asal dia adalah narun hamiyatun. Asal dia adalah tun, dia adalah tanwin bertemu dengan ba pada bismillah, tanwin jumpa ba dia dah. Okey, kalau tadi bayangkan kan, macam boleh kan bayangkan tun itu adalah ta dengan nun. Ya. Yang saya tulis tadi tu. Ta dengan nun. Tapi bila jumpa selepasnya huruf ba, jadi hukum apa? Iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab. Masuk. Apa maksud iqlab? Terbalikkan. Terbalikkan? Bukan. Masukkan. Iqlab maksud dia tukar. Kan? Tun ini adalah tun ini. Okey. Jadi nampak tak ada nun mati kat sini? Sebab tu saya ulang daripada tadi. Tajuk nun mati dia mesti dengan tanwin. Sebab dalam tanwin pun ada nun mati. Inilah contohnya. Bila saya tulis macam ni baru nampak. Yang dikatakan dalam tanwin ada nun mati ni. Ada nun ni. Jumpa ba pada bismillah. Bismillah. Macam tu. Jadi bila nun mati pada tanwin ni, tanwin lah jumpa ba, dia jadi hukum iqlab. Iqlab maksudnya tukar. Kita nak tukar apa? Apa benda yang kita nak tukar? Nun. Huruf nun tu Ustazah. Huruf nun ni tukar jadi Huruf ba. huruf dia tak jadi huruf ba, dia jadi huruf apa yang dia Huruf jadi mim. mim. Sebab itulah atas ni dia tulis mim. Betul. Okey, jadi asal dia tun, sekarang dia jadi Tum. Sebut ba. Mim. Tum. Banyak. Ustazah, tadi miyah tadi bukan ma'rif sukun, jadi apa dia hukum dia? Ada Itu apa? tak ada apa. Ada apa? Kita berhenti. Ada apa? Kita berhenti macam biasa saja. Satu harakat. Hiyah. Tapi saya cakap kalau nak sambung ni, kalau nak sambung dia jadi Nak sambung jadi iqlab. Kalau kita nak sambung dengan ba tu, sebab saya nak cerita maksud iqlab tu, nun mati First kali kita kena faham bahawa dalam tanwin itu ada nun mati. Contoh dia inilah yang saya tulis ni. Ni bagi nampak di sini. Tun adalah tun yang bawah ni. Okay, baru kita nampak di mana nun mati tu. Jadi bila nama hukum dia adalah iqlab, tukar nun mati ni kita tukar. Tukar jadi apa sekarang? Jadi mim. Sebab tu bunyi dah kita tak boleh baca narun hamiyatun bismillah tak. Dia kena hamiyatum Kenapa mim? Kenapa bukan huruf lain? Mim dengan ba adalah huruf yang sama, makhraj. Jadi kita baca tum, rapatkan bibir. Kemudian bismillah terus. Bismillah. Okey. Ustazah, rapat sempurna ke bibir?
Rapat sempurna. Ikhlas. Kalau Boleh tanya tak? saya, Boleh rapat juga. kalau tanya saya rapat sempurna lah, sebab saya dapat daripada Boleh Syekh senang. saya belajar rapat sempurna. Sebab Boleh. tapi dia boleh jaja ada dia ada dua Sikit, ya. dia ada dua. Okey, bahasa Senang Arabnya rapat. kita panggil itba' asyafatain. Okey, menempel, merapatkan kedua-dua bibir. Pak syafatain. Okey, rapatkan kedua-dua bibir. Narun hamiyatum bismillah. Rapat. Ataupun yang kedua, furjah khafifah baina asyafatain. Ada renggangan sedikit di antara kedua-dua bibir. Purjah. Okey, tumbis macam furjah khafifah. Okey, sedikit renggang, sedikit terbuka. Okey, macam yang kita belajar kat Malaysia, kebanyakannya kita tahu yang nombor 2 tu. Yang pertama tu kita tak tahu. Tapi kalau Syekh saya dulu saya belajar, dia kata tutup. Saya kata kat dia, kenapa tutup? Sebab awak dah tukar nun jadi mim. Huruf mim kan kena rapatkan bibir dua-dua. Saya nampak logiknya kat situ. Betul lah kan? Okey. So kita dah tukar. Ya, sama. Tukar. Tapi bidu ni syiddah. Tanpa kita getak. Tak boleh getak Jangan getak hamiyatum. Sampai tak nampak bibir tu tak boleh. Hanya rapatkan itba' sahaja. Tum bismillah. Dah sama makras mim dengan ba lah ya, Ustaz. Mim dengan ba. Lepas tu tukar pada mim, senang. Okey. Banyak belajar ni. Sorry lah, lama tak ngajar, saya tak boleh berhenti pula cakap. Pukul berapa dah ni? Tak tengok jam, 12:06. Dua memang mendalam tu. Apa dia? Nazah memang mendalam tu. Itulah. Masa macam kalau tak tegur awal, takut dah terbiasa, dia susah. Nantilah kita nak ubah balik kan. Baik. Habis surah Al-Qari'ah, kita ada lagi masa dan ada lagi yang tak baca, kita ubah ke surah lain boleh? Boleh. Okey, sekejap. Ada soalan tak? Surah Al-Qari'ah. Tak ada ya? Ada? Tak ada Kalau tak ada, so lepas dia adalah surah Al-Humazah. Takasur. At-Takatsur. Oh, dia ambil atas dulu. Saya ingatkan ambil. Ambil bawah. Sebab kita nak ke An-Nas. Tak ada. Tak adalah. Kalau cara saya, kita ambil bawah lah. Sebab kita nak ke An-Nas. Kita ambil apa? Susunan dia kan. Tapi tak apa. Tak ada masalah. Ambil Alia. atasnya. Ambil Alia ya. Buku ni susun macam ni. Alia saja ya. Ambil dia. Al-Adiyat dah kan? Alia. Dah. Atas Alia. Al-Kausur. At-Taka. Jangan al. Sebab dia adalah Lam Syamsiah. Tak boleh baca Al-Takatsur. Sebab ta adalah huruf idgham syamsi. Kena at-ta. At-Takatsur. Takasur. Surah At-Takasur. Takatsur. Okey. Baik. Surah At-Takatsur. Okey, siapa yang belum baca tadi? Cik Fuzia. Cik Fuzia, Cik Syukria, Cik Umay. Yang belum. Ada 8. Okey, baca 3. 3. Saya baca ya, Sarah. Baik. Bismillah. Saya baca ya. Baik, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Okey, sekejap. Sorry, saya potong. Tak boleh al-ha. Ha tu ha pedas tu. Acik baca tadi tu ha pedas. Yang sekarang di dalam ni bukan ha pedas. Tak boleh al-ha. Dengar. Ha tu pedas. Bawah al-ha. Ha bunyi suara kita besar. Al-ha. Betul. Buat macam tu. Kena buat. Baik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Ro tak boleh tebal. Ro sekarang nipis sebab sebelum dia baris bawah. Hatta zurtumul maqabir.
Kalla sawfa ta'lamun. Okey, berhenti sekejap. Sekejap ya. Cik Umay minta tolong buka. Saya tak tahu boleh buka ke tak. Sekejap minit. Tak apa kalau tak boleh, cuba Cik Umay keluar dulu. Sebab saya tak boleh tolong buka ni. Saya tak dapat tolong buka mic dengan video. Saya punya ni. Cik Umar kalau tak boleh cuba keluar masuk balik. Cuba ya. Saya tak boleh tolong. Kalau. Okey, baik. Okey. Keluarkan hukum dulu, nanti saya betulkan balik bacaan tadi. Boleh? Cik Fuziah? Tak pandai Ustazah macam mana? Tak pandai? Tak pandai? Okey, tak pandai. Okey, saya cerita lah ya. Okey, dengar ya. Saya tegur dulu. Antara benda saya nak tegur tadi adalah ayat yang kedua tu. Al-ha tu satulah yang saya dah tegur tadi. Dia jangan baca al-ha, ha. Bunyi pedas tu jadi tukar huruf. Okey, ha ni ha bawah. Bila kita sebut rasa suara besar kita tu. Al-haaku muttakatsur. Alhaakumut takatsur. Okey, jangan baca al-ha ya. Ha tu ha pedas. Jadi tukar huruf. Okey, nanti saya tegur. Satu lagi benda saya nak tegur adalah hatta zur. Tadi cik baca tu ra tu berhenti mengejut. Hatta zur. Dia tak boleh berhenti mengejut sebab ra bukan huruf syiddah. Yang tu betul. Dia kena lepaskan getaran ra tu, cuma jangan terlalu banyak. Janganlah hatta zurtumul tu tak boleh juga. Betul. Okey, getar tu lepaskan. Hatta zur. Dengar kan? Zurtumul. Dia tak boleh hatta zurtumul. Zurtumul. Tu tak boleh. Okey, sebab ra bukan huruf syiddah. Okey. Lagi satu tadi maqabir. Tak boleh bir. Ra tu jadi tebal bir. Ra tak boleh tebal sebab ra ini sekarang memang betul dia baris atas. Sebelum baris bawah ya, sebelum dia. Memang betul dia baris atas sekarang biro. Tapi bila kita berhenti, ra tu mati. Dah bila dia mati, kita kena tengok baris sebelum dia pula. Sebelum dia baris bawah, maka ra itu nipis. Okey, bir. Jangan bir. Jangan gulung lidah. Jangan angkat pangkal lidah belakang tu. Bir, itu tebal tu. Okey, maqabir. Senyumkan. Bir. Ya. Baik. Okey. Kalau tengok hukum daripada awal, al tu tak ada apalah. Lam tu jagalah, jangan berhenti mengejut juga. Lam pun tawassut. Tak boleh kita baca al-ha. Dia kena dia bersambung Alhaakumut takatsur. Okey, alif lam syamsiah di situ. Tu at-taka. Ya. Okey, alif lam syamsiah. Ya, asli. Sur tu ka tu mad asli. Sur itu ra kena tebal sebab sebelum dia sa baris dia Sur depan. Sur. Baik. Hatta macam biasa ta tu mad asli, zur ra tu tebal, tumul alif lam qamariyah, maqa baris qa itu mad asli, bir ra tu nipis. Kalla la tu mad asli, saufa saya tahu mesti ada orang nak kata waulin. Okey, tapi dia tak jadi huruf lin dia adalah huruf mat lah sebenarnya kan. Dia huruf lin lah sebab sebelum dia baris atas, tapi dia tak jadi hukum mat lin ya. Kalau kita waqaf baru kalla sauf baru jadi mat lin. Jadi tak eloklah waqaf kat sini kan. Tak sempurna maksud dia. Kalla saufa huruf ain. Ain tu sebelum ain kena jaga. Ain adalah huruf tawassut.
Ain adalah huruf tawassut. Dia punya lunak tu kena keluar. Dia tak boleh keras. Saufa ta'. Tak boleh. Tu keras. Dia kena lunakkan sikit. Saufa ta'. Ada belakang dia tu kena ada tapi tak boleh terlalu banyak. Tak boleh banyak sangat. Dia over sangat nanti tak boleh. Dia jadi rikhawah. Lamun. Apa hukum lamun? Sukun. Mad arid disukun. Betul. Baik. Sambung Cik Umar. Sementara boleh buka tu. Baca dulu. 1, 2. Makalah sofa ta'lamun. Baca sampai 6 ayat. Baca 3 ayat. Summa kalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. 2 ayat je saja. Satu lagi. ثم wajibul gunnah. 1 ayat lagi. Habiskan. Ujung sampai ujung tu. La tarawunnal jahim. Baik. Keluarkan hukum. 3 ya? Dah. Keluarkan Dah. hukum. Hukumnya. Thumma wajibul gunnah. Summa wajibal gunnah. Betul. Tak ada kalla 2 harakat lah. Kalla 2 harakat. Dia adalah mad Ta'lamun. Mad aris li sukun. bukan aris. Rid. Sukun. Okey, sekejap. Sa'aris li sukun. Okey, saufa. Dengar tak? Tahu dengar. Okey, saufa. Kita tak boleh baca mengejut. Waw adalah huruf rikhawah. Tak boleh baca thumma kalla saufa ta'. Saufa. Dia kena lepaskan. Tu dia lepas. Waw adalah huruf rikhawah. Thumma kalla saufa. Tiadu. Jangan berhenti mengejut tu. Kalla lau ta'. Tak boleh. Lau. Tak boleh mengejut. Kalla lau ta'. Dia bersambung ya. Okey. Sambung tajuk ayat kalla tu. Makna asli 2 harakat. Lau. Harun apa ni? Lau. Tak ada apalah. Ada. Ta'lamu ma asli. Mad asli. Alif lam qamari. Ail tu belum lagi. Mal tu baru jadi. Mal yakin. Mal yakin lam qamari. Betul. Mal tu alif lam qamariyah. Yakin mad aris disukun. Mad arid disukun. Disukun. Okey, itu saja. Satu lagi ayat tu. La tarawunna tu la tarawunna idgham gunnah. Wajibal gunnah. Bukan idgham gunnah. Wajibal gunnah. Idgham gunnah kena ada nun mati atas tanwin dulu sebelum nun tu. Maksudnya wajib dengar kan? Wajib dengar ni wajibal gunnah nun yang bersyaddah. Gunnah. 2 wajib gunnah. Alif lam qamariyah. Kan sama tadi Jahim adik disukun. Okey, saya nak cakap pasal la tarawunnal jahim. Sebab ramai orang baca Quran dekat sini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawun. La tara. Mana salah dia? Ada orang baca orang tak sedar. Ramai sangat baca la tarawun. Dia baca dengan la tara. Sedangkan bacaan dia la ta ro. Ro kena tebal. Ro ni kalau kita tak jaga memang macam ni lah. Ro ini sebelah dia ta, sebelah dia waw. Sebelah dia dua-dua nipis. Sebelah dia dua-dua ni nipis. Jadi dia kena jaga ro tu supaya ro tu tebal. Okey. Ro kena tebal. Okey. Okay, Syukriyah sambung. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Baru cakap tak boleh. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Baik. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Okey, baik. Cuba tengok tajwid. Summa wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Latarawunnaha pun wajibul gunnah nun tu. La tarawun, betul. Nun itu adalah wajibul gunnah. Aini yalin. Yalin, tapi dia jadi maklin tak? Tak. Dia tak jadi maklin. Huruf lin. Jadi maklin tak? Dia tak jadi maklin ni. Kenapa tak dia tak jadi maklin? Maklin syarat dia kena berhenti. Dia memang kena ada huruf ya atau huruf waw sebelum dia baris atas. Macam ni lah huruf ya sebelum dia baris atas. Tapi apa syarat lagi penting syarat untuk jadi maklin selepas dia mestilah sukun arid. Iaitu bila kita waqaf baru nun tu jadi sukun. Ain. Baru dia panjang. Kalau ain tu bukan ma'rif li sukun. Tak. Ain tu bukan. Ma'rif disukun kalau ain tu baris bawah. Ain. Baru jadi ma'rif disukun. Tapi ain tu baris atas sekarang. Bukan yalin lah. Dia yalin lah tapi dia tak jadi matlin. Beza yalin dengan matlin. Mat ni panjang. Oh. Jadi kalau kita waqaf, kita berhenti ain ni baru dia jadi matlin. Jadi sekarang ni yalin saja. Jadi bolehlah nak sebut yalin kan. Tapi dia tak jadi matlin. Tak sebut pun boleh. Kalau saya tak Macam confused lah. Dia jadi confused. Saya kalau siapa biasa kelas saya daripada awal dulu saya memang tak apa ni. Sebab ramai cakap matlin, harful lin. Ya, dia harful lin tapi dia huruf mat je sebenarnya. Ya dengan waw ni huruf mat lah. Tapi huruf mat, ya dan waw sebelum dia kena baris atas. Selepas dia kena sukun. Ya beratas. Okey. Baik. Sama sahaja. Lepas tu saya kata tak ada apa-apa kat situ. Ainal tu. Nal jadi apa? Qamariyah. Alif lam. Qamariyah. Qamariyah. Betul? Lepas tu yaqin ni ma'rif disukun ke maklin? Okey. Mat arik disukun. Mat arik disukun ni beza dia dengan matlin. Mat arik disukun ni cik kena tengok dia adalah mat asli. Qi tu. Qi tu adalah mat asli. Betul tak? Huruf ya sebelum dia baris bawah. Asal mat arik disukun dia adalah mat asli. Cuma selepas pada mat asli tu huruf selepas dia tu iaitu nun tu dia mati sebab kita berhenti. Dia jadi mat arik disukun. Jadi dia bukan maklin lah ni, ma'rif. Bukan. Kalau maklin sebelum ya tu kena baris atas. Qaf tu kena baris atas. Ain kan. Ain lah. Ain lah. Macam ain tadi tu. Lepas tu summa ni wajib gunnah. Lepas ni wajib gunnah lagi. Wajib gunnah. Lepas tu jauh ni wawlin. Okey. Kan tapi wawlin kan. Lepas tu maizin ni ifa. Yauma izin. Yauma izin tengok ada tanwin. Selepas dia huruf apa? Ain. Ain huruf apa? Izhar. Sebab ain huruf halqum. Bila izhar maka huruf halqum maka dia izhar halqi. Yauma izin. Yauma izin dia kena jelas. Kena jelas. Zin. Nampak lidah kita naik ke langit. Zin. Anin na'im. Nun ni wajib gunnah lagi. Nun tu wajib gunnah lagi satu. Ada hukum lagi tu kat situ. Alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah sebab alif lam syamsiah. Ada syaddah pada huruf selepas lam. Lam syamsiah ni maksudnya idgham syamsi. Kita masukkan terus pada nun. Lam tu dah tak ada bunyi. Dalam qamariyah dia ada huruf sad tu kan.
Yang ni ada Bukan. syaddah. Kalau qamariyah, lam tu ada sukun. Oh, ada Kita izharkan dia. Lam tu kita baca dia, sebut dia, izharkan. Jelaskan dia. Anil. Sebab tu nama dia izhar qamari. Oh, okay, kena tengok sukun. Yang ni tengok syaddah. Alif lam. Tengok syaddah. Betul. Yang ni tengok alif syaddah. lam samsiah. Dalam syamsiah. Naim ni ma'rif di sukun. Man arid bis sukun. Betul? Ada tadi kan. Macam tadi. Man arid sukun. Baik. Habis. Okey. Habis 2 surah. Nanti kita sambung lagi surah Al-Asr, Al-Mazah. Saya nak tanya ni. Baik. Izhar khalqi tadi sama izhar haqiqi. Tak boleh sebut izhar haqiqi saya. Ada orang Ikhfa sebut hakiki. oh, ikhfa haqiqi. Izhar halqi. halqi. Kenapa nama dia izhar halqi? Izhar ni maksudnya zahir, jelas. Jelaskan apa? Jelaskan nun. Halqi ni adalah huruf-huruf yang keluar daripada halqum. Sebab itulah bila huruf yang keluar daripada halqum ni yang terletak selepas nun mati atau tanwin, dia jadi izhar halqi hukum dia. Apa huruf daripada halqum? 6 huruf. 6 huruf. Apa dia huruf dia? Hamzah, Ain ha. Qa, za, ha, kha, ain, ghin, ha. Za, ha, kha, ain, ghin, ha. Okey. Itu adalah huruf-huruf halqum. Kalau huruf-huruf ni terletak selepas nun mati atau tanwin, dia akan jadi hukum dia izhar halqi. Okey. InsyaAllah. Ada soalan lagi tak? Berkenaan dengan surah At-Takatsur ataupun surah Al-Qari'ah tadi. Buat macam ni pun boleh. Jadi kita ulang balik. Kalau kita rasa tiba-tiba ulang tu rasa macam tak boleh nak faham tajuk tu, saya akan ajar tajuk tu balik pada hari seterusnya nanti. Boleh macam tu. Contohnya kita rasa macam tu tak boleh nak faham, lupa dah tajuk idgham mutajanisain, mutaqaribain, mutamatilain contoh, tapi tak jumpa tadi. Boleh je bagi tahu. Kalau ada request minta je dalam grup. Tapi Selasa minggu depan cuti ya. Kalau nak sebut hal simpul tu dia macam menekan ke bawah gitu tu. Dia ha. Macam tadi kan. Apa tadi? Macam kita baca surah Fatihah. Dinasir. Bunyi dia akan jadi besar lah sebab suara kita yang dalam ni. Yang dekat ni tekak ni dia bawah. Kadang saudara kalau kita baca Fatihah, kita baca kalau dalam sembahyang lah baca. Itu kita tak keluar suara, boleh tak saudara? Tak dengar lah. Kita kena baca sekadar kita dengar. Boleh. Dia kena buat. Kadang sebab kita tak guna ni. Kita tak guna suara hakum. Kadang-kadang bukan kita tak dengar sebab apa. Sebab memang dia tak keluar. Kita sebut tu, kita tak guna makhrajnya. Sebab kita tak biasa. Kita bercakap. Ulang. Kalau saya pun kalau sebut tak betul pun saya ulang je. Ulanglah balik bacaan, tak ada masalah. Kalau kita salah baca, baik kita ulang. Okey. Kita sebut sebab memang susah. Sebab percakapan harian kita tak guna huruf-huruf hakum. Lagi pula ha duduk bawah sekali tu, mana kita guna? Kha yang duduk atas ni pun kita tak guna, ini pula yang duduk bawah tu. Kha kan, khalid. Kita kata khalid. Jadi kita tak guna benda tu, lama-lama nak sebut jadi susah. Huruf ain, bila dia dah susah nak sebut, tak ada cara, melainkan kita kena selalu sebut. Jadi bila baca Quran tu, bila jumpa huruf hakum ni, keluarkan betul-betul. Ain tu sebut betul-betul. Tak boleh bunyi kal nil manfush tu, ni tak boleh. Sebut bagi keluar ain. Kal ain. Okay, kena buat. Lama-lama dia terbiasa. Jumpa huruf tu dia akan keluar daripada tempat dia yang betul lah. InsyaAllah. Okay, ya. Baik. Kena baca. Kena baca. Kena kita dengar. Kalau macam baca hati tu tak boleh kan? Tak boleh. Rukun qawli. Qawli ni apa? Yang bercakap. Yang kita cakap mestilah kita sebut. Macam Allahu Akbar, apa lagi rukun dia yang wajib tu? Sebutan Allahu Akbar, takbir tu kan, sebut. Tak boleh angkat takbir je, sebut bacalah hati, tak boleh. Surah Fatihah, benda-benda yang wajib tu,
Yang tak wajib tu tak apalah kalau kita tak nak sebut kan. Tapi yang wajib, rukun qauli yang wajib, kita wajib sebut. Okay, jangan baca dalam hati. Baik. Minggu depan cuti Maulidur Rasul kan? Rasa macam jatuh hari Selasa 19 tu. Rasanya wallahu alam cuti ke tak. Ya, Betul-betul. Depan Selasa. Selasa 19. Okey ya. Kalau